Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dari kita peluang. Selepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan kita, iaitu semasa kita tidur. Tidur ni dia ibarat mati. Allah Ta'ala nak ajar pada manusia bahawa bila manusia tidur, manusia kena ingat bahawa ketika itu Allah Ta'ala yang pegang roh manusia. Roh kita ni tak kira Melayu ke Sia apa pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pegang roh dia ketika itu. Tapi beza tidur dengan mati ni, walaupun kita kata tidur ni adik-beradik pada mati, bila manusia ni mati, nyawa tu tak ada. Tapi kalau manusia tu tidur, nyawa tu ada. Manusia ni bila ada nyawa, tetapi tidak ada satu lagi dia panggil ruh yang menggerakkan akal fikiran, maka manusia tak ada nilai. Sebab tu kita tak buat kira dengan lembu. Sebab lembu dia boleh menyawa saja, nak mikir tak boleh. Dan orang tidur pun kita tak buat kira juga. Kalau kita nak cakap dengan kawan kita, sudah dia lena tidur, orang tak buat kira dengan dia, sebab dia tidur, lena tidur. Kita duduk ceramah contoh, dia duduk termenung tidur, bukan sinilah tempat lain. Nah, maknanya kita tak buat kira dengan dia, ilmu pun tak masuk. Maknanya tidur ni satu benda yang Allah Ta'ala ajar kepada manusia bahawa sebagaimana Allah Ta'ala sebut manusia akan dibangkitkan lepas daripada kematian, begitulah tidur. Manusia tak tahu apa satu, tiba-tiba dibangkitkan kembali untuk menjalani kehidupan yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita pada hari. Pagi ini kita sebut berkenaan dengan dosa-dosa besar. Yang pertama sekali, kita kena faham apa itu yang disebut sebagai dosa besar. Dosa ni, kalau kita sebut salah satu daripada yang dihurai oleh seorang ulama daripada India,
nama Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Di antara kitab yang masyhur Syah Waliullah ni itu Hujjatullah Al-Balighah, kitab yang mendapat pujian daripada ulama-ulama. Dia tulis bahagian tafsir satu kitab nama Al-Fawzul Kabir min Usul Tafsir. Yang saya rasa dan orang yang mengaji kitab ni dia rasa bahawa tidak ada satu kitab yang sehebat tulisan berkenaan dengan tafsir, berkenaan dengan usul kepada tafsir, cara dia ulah, cara dia sebut, termasuklah kitab Hujjatullah Al-Balighah yang saya sebutkan tadi. Dia bahagikan dosa dan pahala kepada 4 bahagian. Cuma saya nak sebut ringkas-ringkas. Kalau nak sebut 4 bahagian ni mungkin kena 5-6 siri kuliah. Tapi saya nak sebut secara ringkas. 4 di sebelah dosa dan 4 di sebelah pahala, berdasar kepada apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, di sebelah pahala ni dia panggil ta'ah. Ta'ah dia panggil. Di sebelah dosa dia panggil maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebelah pahala dia panggil hasanat. Sebelah dosa dia panggil sayyiat. Lain-lain tu. Ta'at lain, hasanat lain, maksiat lain, sayyiat lain. Yang ketiga, di sebelah pahala dia panggil khataya, dia panggil khataya. Di sebelah dosa dia panggil thawabun. Di sebelah dosa dia panggil, minta maaf, di sebelah pahala dia panggil sawabun. Di sebelah dosa dia panggil khataya. Saya tukar. Sawab pahala, khataya kesalahan. Yang keempat, di sebelah pahala dia panggil thawab. Hak tadi sawab, sad. Ni wutha. Wutha, thawabun. Thawabun min indillah. Al-Quran sebut. Thawabun min indillah. Pahala juga, tapi tak sama dengan ta'at. Di sebelah dosa dia panggil dhunubun. Allah maghfir lana dhunubana, kita sebut. Jadi perbezaan hak di sebelah pahala tu tak apalah kita ambil sebelah dosa. Maksiat, sayyiat, khataya, dhunubun. Satu perbahasan yang panjang oleh Syah Waliullah. Maksiat ni maknanya kemuncak kepada dosa. Kemuncak kepada dosa. Cuma orang Melayu kita ni dia sempitkan skop maksiat tu pada pencegah maksiat. Pencegah maksiat di mana apa? Orang yang duduk pergi, duduk orang tengok hak duduk laki perempuan ada tangkap, dia panggil pencegah maksiat. Sebab tu orang rasuah dia tak tahu benda tu maksiat, orang syirik dia tak tahu benda tu maksiat, orang duduk makan macam-macam lagi lah benda haram, dia tak rasa bahawa hak dia buat tu ma'asi, maksiat. Dia tak rasa. Dia duduk rasa bahawa duduk laki perempuan tu maksiat. Sebab apa? Sebab hak tu pencegah maksiat. Hasil daripada orang putih duduk jajah tanah Melayu ni menyebabkan orang kita letak maksiatnya di situ. Sebab apa? Belajar dengan orang putih lah. Ada mari jajah negara kita ni bukan nak ambil rempah saja. Orang Mak Saleh makan kari bila? India hak makan kari. Dia bukan sahaja ambil hasil logam negara ni, tapi dia bawa fikrah. Dia bawa satu pemikiran, satu manhaj. Di antara manhaj dia nya politik suku, agama suku.
Akhirat suku, agama suku. Budaya suku, agama suku. Segala benda, ekonomi, sosial, semua duk asing-asing daripada agama. Ni ajaran yang dibawa oleh orang putih ke tanah Melayu. Siapakah hari ni pun orang putih ada gigi lama dah, tapi orang Melayu duk sambut benda ni. Orang Melayu duk pegang benda ni. Tak ada sekali, tak boleh duduk sekali. Sosial tak boleh campur dengan agama. Masyarakat tak boleh campur dengan agama, menyebabkan hidup dengan tidak ada agama. Manusia ni kalau hidup tak ada agama, macam kambing lembu tu, tak ada nilai pun. Macam lembu, macam mana kambing, macam mana kerbau, macam mana ayam, macam mana itik, gitu je lah. Sampai masa time makan, makan. Time berlari, berlari. Time tidur, tidur. Hidup hanya tahu nak mentah ke darah je. Nak jadi hamba Allah tak sama sekali. Boleh kata gitu? Tak boleh berkata dah, tak kira. Tu manusia. Baik. Maksiat ni, inna syirk azulmun azim. Syirik merupakan maksiat yang paling besar. Dan syirik ni dimasukkan dalam dosa yang besar yang pertama sekali. Nanti kita hurai. Taat macam mana pula taat? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lawan dia, wa man yu'sillaha. Allah Ta'ala sebut taat, disebut maksiat. Taat. Perkataan taat ni jarang orang kita ambil perhatian. Sehingga Allah Ta'ala sebut wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Mereka mendapat kejayaan yang paling besar. Itu syurga. Sahabat-sahabat Nabi SAW menunjukkan sikap ketaatan kepada Allah dan Rasul dalam semua perkara. Hatta dalam masalah nak menyelesaikan rumah tangga, tapi Nabi kata bersabar dulu. Zainab binti Jahshin dengan Zaid bin Harisah yang dipergugukan oleh Nabi SAW, tiba-tiba mari jumpa dengan Nabi. Zainab kata, Rasulullah, saya tak boleh duduk dengan Zaid. Zaid bersebut begitu, tak boleh duduk dengan Zainab. Tu ayat apabila idza qada Allah wa rasuluhu amra, bila Allah dan Rasul tu memutuskan satu keputusan, maka kamu kena ikutlah. May yu'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mana-mana yang yu'sillah, mana-mana yang ingkar, kita panggil, kepada perintah Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina. Nescaya dia ni kesesatan yang amat nyata. Ikutlah kawan tu dua orang. Sehingga sampai tu tahap tak tahan juga, Allah Ta'ala suruh Zaid ceraikan Zainab binti Jahshin. Allah Ta'ala beritahu, aku kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahshin. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi ke Nabi. Cerita tu panjang, tapi saya nak cerita bahawa taat ni sampai satu tahap manusia buat satu ketaatan yang berbentuk sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, apa sahaja. Dia buat bukan kerana melepaskan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia, tapi dia buat di atas dasar rasa dia tu hamba Allah Ta'ala. Ada beza dua tu. Orang yang sembahyang dalam keadaan nak melepaskan kewajipan yang Allah Ta'ala wajib kepada dia, sama ada sembahyang dia tu kerana malu pada kawan dia, sama ada sembahyang dia tu kerana malu pada pak mertua dia. Dia duduk di rumah dia Kuala Lumpur, dia tak sembahyang. Bila balik Perlis ni, pak mertua ni kaki masjid, sembahyang dia pun. Sembahyang orang yang tak jaga waktu sembahyang. Orang tak jaga waktu sembahyang. Orang yang tak jaga waktu sembahyang, dia sembahyang dalam keadaan tidak taat pada Allah. Dia sembahyang hanya sekadar melepaskan kewajipan yang Allah Ta'ala wajib kepada dia. Dia nak sembahyang awal waktu, kelewat waktu sikit pun dia tidak ambil perhatian. Dia rasa nak sembahyang asar pukul 6.30 pun tak apa. Dia rasa nak sembahyang maghrib dekat dengan isyak pun tak apa. Dia rasa nak sembahyang subuh dekat-dekat cerah pun tak apa. Sebab apa? Sebab ketaatan itu tidak ada. Tapi orang yang ada nilai ketaatan pada Allah Ta'ala, dia akan cari semua yang terbaik. Semua terbaik. Apa maksud semua terbaik? Kalau sembahyang jemaah,
Hak paling terbaik sekali, hak wuduk di rumah, mari pergi masjid. Setiap jalan, setiap langkah Allah Ta'ala angkat darjat, gugur dosa. Ada hadis Nabi. Lepas tu sampai di masjid, dia tak ganggu orang lain, dia hanya niat nak mari masjid saja. Dia sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, dia duduk dan menunggu orang untuk azan, malaikat mendoakan dia. Hak tu yang paling terbaik. Nak banding dengan orang rakaat pertama baru mari, contohlah, ni bukan tempat sini ni. Hak tu baik juga, mari masjid juga, paling kurang mari. Hak teruk lagi tak mari langsung. Buat apa? Sikit lutut. Tapi hidup kedai kopi, kedai mak janda tu, Allah, lutut tak sakit, mulut tak sakit, cik manis pun turun. Sebab apa? Mak janda punya pasal. Nampak ke ni? Maka nilaian ketaatan itu tidak ada pada satu amal. Maka orang yang tidak ada nilaian ketaatan pada satu amal ni masuk surga juga tapi lambat. Silap-silap hari bulan tak masuk surga. Sebab apa? Sebab tidak ada ubudiyah, dia panggil. Tidak ada nilai kehambaan kepada Allah Ta'ala, itu tidak ada. Itu benda yang pertama. Sebab tu saya kata panjang kalau nak hurai 4 perkara ni, dan kita sebut dosa besar ni. Orang yang taat pada Allah garanti syurga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kejayaan yang besar. Siapa yang paling taat? Nabi. Generasi mana contoh kita untuk taat ni? Generasi sahabat. Sahabat dia tak kaluk nak cari benda-benda keramat daripada Nabi, tak ada. Dia tak kaluk nak cari peluh Nabi, dia tak ada kaluk nak cari capal Nabi, dia tak kaluk nak cari orang panggil darah Nabi, tidak. Dia kaluk nak cari apa yang terbaik daripada Nabi untuk dia amalkan. Sebab tu soalan dia tanya Nabi, ayyu a'malu afdal? Amal apa paling afdal, dia tanya Nabi. Sentiasa soalan ayyu a'malu afdal ni ada pada hadis Nabi SAW. Pertanyaan sahabat kepada Nabi. Puak kita ni hadis Bukhari Muslim, hak Nabi tinggal tak mau pakai, duk cari kau, duk khamak ni tokak Nabi, jubah Nabi lah, capal Nabi, mengaruk belaka puak ni. Puak kena tipu syaitan belaka orang panggil. Last sekali CEO Museum Saudi tu, CEO Museum Matahaf Islami di Saudi tu buat keluar video kemarin bahawa sebarang perkara yang berkaitan dengan dia adalah tidak tepat sama sekali. CJ hak dia buat mari daripada mana tak tahulah, dia palsukan CJ tu. Dia kata ni peluh Nabi, ni CJ dia daripada Museum Saudi. Hak ni capal Nabi, hak ni CJ dia. Semua tak betul belaka, dia kata palsu belaka. Kalau kawan tu tekan sikit lagi, boleh ambil tindakan di mahkamah. Tapi orang Melayu ni bila sebut peluh Nabi, capal Nabi, pakai duk beratur. Kita tengok hak orang duk mengaji Bukhari Muslim, hak Nabi tinggal tak mau mari. Duk tengok barang-barang pelik tu. Macam mana kalau Dajjal mari bawa benda pelik lagi? Dajjal mari ni bawa benda pelik lagi. Hak tu baru anak Dajjal baru tunjuk tu. Ni Dajjal sungguh-sungguh mari bawa dengan barang-barang pelik. Oh, saya rasa ramai orang Melayu ni isi borang masuk sokong Dajjal. Nampak kan ni? Tak payah duk kalut dengan benda-benda gitulah. Itu maksiat ta'at. Hasanat sayyiat. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Allah Ta'ala sebut. Sesungguhnya benda-benda baik boleh menghapuskan benda-benda buruk. Allah sebut yang ini lebih kepada dosa yang melibatkan kita buat jahat. Dulu kita kena hapuskan kejahatan itu dengan kebaikan. Jikalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita bertaubat. Dulu kita jenis menyusahkan orang, bila kita bertaubat kita mudahkan orang. Dulu kita jenis ambil barang orang, bila kita bertaubat kita kena pulang balik. Dulu kita ni jenis orang tahu kenal belaka kita ni jenis cakap sombong apa, untuk hapuskan benda tu kita kena bercakap baik. Semua benda-benda yang jahat tu dihapuskan dengan kebaikan. Malahan Islam mengajar kepada kita, orang yang buat jahat kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Tolak dia punya jahat tu dengan kebaikan. Ini payah. Sebab Allah Ta'ala janji, idfa' billati hiya ahsan
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu boleh buat, Tuhan kata idfa' billati hiya ahsan, tolak kejahatan yang orang buat kepada kamu dengan kebaikan, Allah Ta'ala akan hubung hati kamu ni dengan orang buat jahat pada kamu ni, seolah-olah dia tu tak pernah bergaduh dengan kamu. Ni dia buat jahat pada kita, kita buat baik pada dia. Orang kita dah dia buat kita ustaz, kita balas. Dia tak fikir Allah Ta'ala kata fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, aku akan jadikan kamu dengan dia tu seolah-olah tak bergaduh, tak pernah bergaduh, tak pernah masa muka. Macam mana Tuhan buat kita tak tahu. Tak tahu macam mana Allah Ta'ala nak paut hati dia tu, tak tahu. Tapi Allah Ta'ala kata wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Benda ni tak boleh buat, Allah Ta'ala kata, kecuali orang yang sabar. Tak boleh buat orang yang sabar saja. Wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Orang yang sabar, ingat pada Allah Ta'ala, ingat ke akhirat, nak berjumpa dengan Allah, orang ni dia boleh maafkan kesilapan orang dan tolak kejahatan orang dengan kebaikan. Kita kata, ya Ustaz, kita sabar. Ingat satu lagi, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Oh, dalam kita duk sabar nak baik dengan dia tu, syaitan duk mari pelan-pelan. Syaitan kata duk baik apa sangat, dulu dia menyusah kamu begini. Syaitan duk cocok selu-selu. Masa tu Tuhan kata fasta'idz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu ucapan yang keramat apabila kita nak baik dengan orang, tiba-tiba syaitan mari ganggu kita. Itu merupakan hasanat dan sayyiat. Baik, yang pertama, dosa besar disebut Nabi SAW ada 7 perkara. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis Bukhari nombor 2560. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-'afilat. Apa makna dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut jauhi 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Dan disebut 7 perkara ini merupakan dosa besar. Apa dia tu? Yang pertama sekali, syirku billah, syirik pada Allah. Yang kedua, melakukan sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan hak dia. Yang keempat, riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, menuduh wanita yang suci berzina. Baik, kita tengok beberapa perkara. Nak hurai semua ni kita tak hurai lah. Kalau nak dengar juga, kena pergi di rumah lah, bawa pisang ke ayam golek ke apa, kita ajar lah semua ni. Kita sebut reka-reka je. Baik. Yang pertama, asyirku billah. Sebab apa syirik dijadikan dosa yang paling besar? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketinggian kesucian dia memang tidak layak untuk disyirikkan. Apa makna syirik? Orang kata syirik menduakan Allah, sembah berhala apa tu. Kita kena faham, syirik tu ada pada orang yang tidak mengenali Allah Ta'ala. Musyrikin Mekah disebut sebagai musyrikin Mekah. Sebab apa musyrikin Mekah itu dinamakan sebagai musyrik? Kerana ada 4 perkara kefahaman dalam kepala otak dia. Yang pertama, dia sembah malaikat. Bukan sembah apa, tidak. Dia tawassul dengan malaikat, minta dengan malaikat, tidak direct pada Allah Ta'ala. Dan berkefahaman bahawa malaikat ini anak-anak perempuan Allah.
Oleh kerana dia ni anak perempuan Allah, maka dia ada kabel kedudukan dengan Allah Ta'ala. Dia nak samakan kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Kalau kerajaan manusia ni, kalau kita nak pergi kepada satu pemimpin, kita cari kabel dia dulu. Siapa dia, kabel-kabel hak baik dengan dia, pegawai khah dia ke, anak menakan dia ke, pak menakan dia ke, yang kira dia ni malu pada kawan ni. Jadi malaikat ni, kalau kita minta dengan malaikat, malaikat minta dengan Allah, Allah Ta'ala malu ke malaikat. Jadi Allah Ta'ala bagi begitu. Ini fahaman musyrikin Mekah nombor satu. Yang kedua, fahaman musyrikin Mekahnya, malaikat jin. Malaikat jin. Jin diambil, disuruh jin. Yang ketiganya, roh para nabi, para wali. Orang baik-baik. Orang baik-baik di kalangan dia. Bila mati, dia jadikan orang mati itu sebagai perantaraan. Dan yang keempat, disuruh syaitan. Empat perkara ni dinamakan musyrikin Mekah kerana dia, empat perkara ni ada pada diri dia. Menyeru malaikat, jin, roh para nabi dan juga syaitan. Itu musyrikin Mekah. Orang Arab. Musyrikin Melayu macam mana pula? Jangan kita sebut musyrikin Mekah saja. Musyrikin Melayu pada juga. Musyrikin Melayunya, apabila dia rasa bahawa dia ni tak layak untuk minta dengan Allah, kena minta dengan orang lain dulu baru minta dengan Allah Ta'ala. Dia rasa bahawa diri dia ni nak minta dengan Allah Ta'ala direct, rasa macam banyak dosa. Kalau dia dah minta dengan Allah, tapi dia dalam masa yang sama suruh orang lain minta, tu orang panggil tawassul. Dia lain dua tu, tak sama tu. Ni dia tak pernah minta dengan Allah Ta'ala, dah rasa diri dia tu nak minta dengan Allah Ta'ala tu rasa macam tak layak sebab banyak dosa. Lalu dia pun suruhlah tu imam ke, orang masjid ke, buat apa ke, sembelih kambing, pergi di rumah sembahyang hajat. Tuan rumah, duduk gulung angkat daun. Kat luar. Tu imam sembahyang hajat. Hak ni yang kalau kita sebut, orang kita marah sebut benda-benda begini. Tapi marah-marah lagi lah, benda tak betul. Yang pertama, soalan dia, kenapa dia panggil tu imam? Dia tak panggil mak rempik sembahyang hajat. Kenapa dia panggil orang masjid untuk sembahyang hajat? Dia tak panggil orang duduk kedai kopi ke, orang tepi jalan ke, budak-budak tu. Padahal semua tu manusia belaka tu hak boleh berdoa dengan Allah Ta'ala. Kerana dia ada satulah kepala dia, orang panggil kefahaman dia bahawa orang masjid tu dekat dengan Allah Ta'ala, nak panggil lebih pada orang lain. Siapa dia kata dia dekat dengan Allah Ta'ala? Hanya logik akal sahaja, sangkaan. Kalau sangkaan, maka sama dengan iblis sebut khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab apa aku tak mau sujud pada Adam? Sebab aku ni daripada api, Adam tu daripada tanah. Wa ana khairum min, maka aku lebih mulia. Iblis pergi mengajilah kitab mana kata api itu lebih mulia daripada tanah. Tak ada Allah Ta'ala sebut, kecuali sangkaan semata-mata. Sebab tu hujah yang penuh dengan sangkaan ni hujah daripada iblis, bukan hujah daripada kitab. Macam mana hujah sangkaan? Tak molek ke ustaz? Tak elok ke ustaz? Dok buat begini, tak elok ke? Orang lain dok buat semua, tak molek ke ustaz? Hak tu hujah sangkaan, bukan hujah dalil. Nak kata molek tak molek tu kena buat mari dalil. Boleh faham ni? Kita minum air dulu. Peluh pagi-pagi ni. Nah, supaya tuan-tuan faham betul-betul. Saya sebut tu, saya rasa mudah untuk tuan-tuan faham. Dia bukan agama, dia bukan pakai sangkaan. Bismillah. Sayyidina Ali kata, kalau agama ni pakai sangkaan, aku sapuh di bawah khuf nak banding di atas khuf. Sebab apa Nabi suruh sapuh atas khuf? Kaki duduk gitu. Bila tidak ada bila musafir, Nabi kata sapuh di atas khuf. Kalau agama ni sangkaan boleh reka, aku sapuh di bawah. Sebab di bawah pijak, di atas tak pijak. Tapi sebab apa sapuh di atas? Sebab Nabi sapuh di atas. Mudah je bendanya.
Tak payah. Sebab apa lepas semaya kita tak wirid kuat-kuat macam tempat lain? Sebab apa? Sebab Nabi dah sahabat wirid slow. Tu je benda dia. Dah orang wirid kuat tu, tanya saya, kita tanya hak wirid kuat tu ambil dalil mana? Tanya dia, tak tanya kita. Kita tak jumpa dalil. Kalau dia jumpa dalil, kalau dalil dia betul, kita pun nak ikut. Tapi tidak, dalil sangkaan. Oh, buat ramai-ramai, baca ramai-ramai lah, semangat. Oh, jadi agama nak kena semangat. Kalau gitu, kita buat ramai-ramai semua. Semaya sunat lepas maghrib pun kita buat ramai-ramai. Semaya sunat lepas isyak pun kita buat ramai-ramai. Semua semaya sunat qabliyah, ba'diyah tu kita buat ramai-ramai. Sebab apa? Nak semangat sikit. Agama ni hak kita ke hak daripada Nabi? Boleh tu? Tak panggil dah masjid ni rasanya. Nah, saya nak sebut tuan-tuan biar jelas benda ni. Bahawa agama ni adalah dalil dan hujah, bukan sangkaan. Syirik ni dimari pada sangkaan. Ingat betul-betul tuan-tuan, syaitan tidak akan duduk diam menggoda kita sehinggalah seseorang itu syirik pada Allah Ta'ala. Baru clear. Sebab syirik, matilah syirik neraka selama-lama. Dulu yang maha mulia Tuanku Haji Perlis, masa dia jadi agung dulu, orang suruh dia letak bunga di Tugu Negara. Tak bunga di Tugu Negara. Mari Menteri Pertahanan, malam Menteri mari, Tuanku kena buatlah. Tak boleh tak buat ni, memang kita buat daripada dulu lagi. Mata kata saya tak mau. Ni benda yang tak ada dalam agama. Tu patung nak hormat apa? Tu patung dengan bunga. Balik kawan Menteri. Mari Menteri Pertahanan, mari. Tuanku kena buat, tuanku ni memang atur cara ke. Dia tanya Menteri Pertahanan, awak tahu syirik tu apa? Awak tahu syirik tu apa? Senyap kawan. Syirik ni masuk neraka free-free, tuanku kata. Lah, awak nak suruh saya buat juga, tak apa, saya balik boleh. Tak mau jadi agung, tak jawatan. Dia sanggup kata begitu. Nak tak jawatan kerana mempertahankan akidah. Bermula daripada dia buang tu, agung hak selepas tu, buang. Alhamdulillah. Nampak tak ada mana dah hak gitu tetap. Mari kerajaan hak baru-baru ni tu, geletak pula sekali lagi. Kena tegur lah benda ni. Tak betul, letak bunga di Tugu Negara, tak boleh. Mula tak apa, ustaz tak ada niat apa, letak saja sebagai penghargaan. Tak boleh, kerana syaitan ni dia akan mengheret ke arah tu. Dia bermula dengan was-was, nombor satu sekali. Dia was-was. Lepas tu putus asa dengan rahmat Allah. Bila putus asa dengan rahmat Allah, dia heret lagi, jadi syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila syirik, hijrah dia selesai. Kerana orang ni amal lah apa sekalipun, bila syirik tu tak terima. Orang Mekah kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan dia. Apa dia kata? Dia kata, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala jawab perkataan dia. Dia kata kami baik, kami imarah Masjidil Haram, beri minum pada orang haji. Bukan kami tak ada benda jahat, kami buat benda baik. Allah Ta'ala tanya, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram, adakah kamu rasa kamu boleh beri minum pada jemaah haji, memang benda tu baik, dan kamu boleh imarah Masjidil Haram? Puak-puak musyrikin Mekah ni AJK pada Masjidil Haram, bukan Masjid Rahmaniyah ni, Masjidil Haram tu. Nah, punya hebatnya. Allah Ta'ala kata sama kamu, perbuatan kamu buat dengan kaman amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat itu akidah. Kamu buatlah amal baik apapun tapi tak ada akidah, wa habita ma sana'u fiha, batal segala apa yang kamu buat, wa batilum ma kanu ya'malun, runtuh apa yang kamu buat dan batal apa yang kamu lakukan. Sebab tak ada akidah. Allah Ta'ala ada sifat Arhamur Rahimin. Bila orang yang tak ada akidah tu bertaubat, orang panggil masuk Islam, semua kejahatan dihapuskan, kebaikan diambil dan dikira. Allahu Akbar. Satu hal lebih.
Masa dia kafir tu, Allah Ta'ala tak kira kebaikan dia. Duk kira baik menjadi jahat sebab tak ada akidah. Tapi bila dia balik kepada Islam, dia tak syirik pada Allah Ta'ala, jahat tu semua Tuhan hapus. Hak baik tu semua Tuhan kira. Bermula dia akhir balik sampai dia ketua masuk Islam. Bila Tuhan nak pilih ni, macam satu cerita, adik dia tu masuk Islam lama dah. Ada seorang tu, adik dia tu masuk Islam lama dah, daripada muda. Dia berdoa pada Allah, nak suruh abang dia, 2 beradik. Abang dia, siapa abang dia tu umur 70 lebih, tak masuk Islam lagi, 70 lebih. Last sekali abang dia pun bagi tahu ke dia, dia kata, adik dia kata, abang nak masuk Islam lagi, umur 70 lebih. Lalu kebetulan dia masuk Islam. Kadang-kadang orang bukan boleh lah cerita tempat lain ni. Kalau isi borang lah apa, mengucap lah dulu isi borang apa je, tak erti juga kadang-kadang jabat agama ni. Dia payah. Last sekali mari jumpa seorang ustaz tu, ustaz kata tak apa, masuk Islam tu, kita buat kira. Dia apa? Masuk Islam mengucap. Dia mengucap pagi tu, waktu malam kan, dia bukan nak tidur pukul 11.30 tu, masuk bilik air, rebah, jatuh pengsan. Bagi di hospital, duduk hospital 4 hari, mati. Allah. Adik dia tu menangis, bukan menangis mati abang dia tu, menangis sebab terharu. Last minute, last usia, Allah Ta'ala pilih abang dia tu sebagai seorang Muslim yang mendahului masuk surga berbanding dengan adik dia. Adik dia tak tahu lagi, duk beramal lagi, nak masuk surga sangat, memanglah nak pada surga, tapi abang dia Allah Ta'ala pilih, yang mungkin dengan satu kebaikan yang Tuhan berkenan dengan dia, Tuhan buka pintu hidayah bagi dia. Tapi orang yang syirik pada Allah Ta'ala, minta maaf, tak masuk surga. Allah dah syirik. Orang kita Melayu ni banyak perkara dah syirik ni, banyak perkara. Duk percaya benda mengarut-mengarut, duk percaya tasbih kokar lah. Pergi di Mekah cari kayu kokar. Orang pergi di Mekah doa banyak-banyak, kayu kokar, bawa balik kayu kokar, tasbih kokar mahal-mahal, beli kena tipu ke Arab, habis duit begitu je orang kita. Yang kedua, dosa besar, sihir. Sihir ada kaitan dengan syirik. Apa makna sihir ni? Minta bantuan dengan syaitan untuk buat jahat pada seseorang. Banyak jenis sihir. Kalau tuan-tuan boleh buka kitab nama As-Sarimul Battar, karangan Wahid Abdul Salam Albani, dia cerita 2, 3, 4 perkara sihir. Sihir angin, kita sebut santau dan sebagainya. Biasa kalau orang hantar makanan, bukan dia hantar makanan, dia buat dia hantar gitu, tidak. Tapi dia ada perjanjian dengan jin. Contoh, ni buah tembikai, dia buat pergi pada sami ke apa ke, orang jahat-jahat. Ada hak sami tak buat baik juga, tapi hak nak duit tu dia buat lah. Dia buat pergi buah tembikai sebiji. Dia berjanji dengan jin tu, dia kena beli jin tu. Jin hak nak buat jahat pada kawan tu. Dia berjanji kalau kawan ni makan tembikai, kena. Kalau tak baca bismillah, kena. Dia pun masuk, dia buang tembikai yang dia buat tu, dia buang lah. Mana-mana kawan tu pergi makan tembikai, kalau tak baca bismillah, ataupun lupa terus baca bismillah, dia akan kena. Perjanjian dengan jin begitu. Jin tu akan ganggu sistem tubuh dia. Jin masuk dalam tubuh, macam-macam dia buat. Jadi stres, jadi apa. Nak lawan dia dengan Al-Quran sahaja. Al-Quran. Kadang-kadang saya sedih juga tengok orang kita ni pergi berjumpa dengan bomo. Sekarang ni bomo dia tak panggil Tok Bomo dah, dia panggil ustaz dah sekarang. Dia tukar nama jadi perubatan Islam. Perubatan Islam. Padahal rawatan-rawatan dia itu kadang-kadang tak bersangkut paut dengan Islam sedikit pun. Orang kita ni bila berubat tanya siapa dia buat ustaz. Buat tak buat tu tak penting. Kalau kawan tu tak sedar tu bercakap sendiri pun, orang tu buat, orang ni buat, itu adalah tipu daya jin. Kalau dia tu sembuh sekalipun, jin tu telah berjaya
meletakkan syak wasangka kita pada kawan kita. Kita pergi berobat contoh isteri kita, oh dah sampai hatilah dia tu buat pada saya, dia jin ni, masuk jin orang panggil dah. Oh, dia duduk dekat rumah je begini-begini. Kita pun kata siapa dia dekat rumah tu? Oh dia tu minggu lepas mayat atau pisang, dia kata. Kita telah timbul syak wasangka pada dia. Isteri kita tu sembuh, tapi penyakit baru mari. Penyakit barunya memutuskan silaturahim. Tuan-tuan kena perhati benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ayat-ayat yang berbentuk ruqyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada semua sahabat, bukan pada orang tertentu, tidak. Sebab tu saya seorang saya tak setuju. Orang ni je boleh berobat. Sebab apa? Sebab dia begini. Tak, semua orang boleh baca. Semua orang boleh berobat. Semua orang boleh baca. Tinggal lagi amalan sahaja. Ada kawan ni baca ayat kursi dah okey dah. Ada kawan ni baca Fatihah pun okey dah. Sahabat Nabi dia masuk satu kampung, nak duduk dalam kampung tu, apa tak bagi? Penghulu kampung tu tak bagi. Dia berkemah di luar kampung. Malam tu penghulu kampung tu masuk jin macam mana tahu? Bertepuk melolong, beriawan. Tak tahu nak buat, panggil kawan ni. Kawan ni kata boleh. Berobat ni tak apa, kita boleh baca kalau nak suruh, tapi kena bayar. Mungkin dia hangat hati tak boleh duduk dalam kampung tu. Nah, bayar. Dia kata 10 ekor kambing. Dia kata tak apalah. Sahabat Nabi ni baca Fatihah. Baca Fatihah. Apa yang dia takutnya? Akidah dalam hati tu. Akidah yang ada pada Fatihah yang dipegang oleh sahabat tu. Tu yang dia takut tu. Lepas tu sihat. Sihat dia bagi kambing. Bawa balik sampai tengah jalan. Duk bincang dua orang. Dia kata kita ni tak sudah kena tanya Nabi ni. Sebab kita duk ambil kambing ni baca Fatihah. Jangan, dia kata. Teruk kita ni kalau kena ni. Boleh ke tak boleh tak tahu. Dia baca begitu je. Nabi tak bagi tahu. Bukan dia buat benda bid'ah, tidak. Tapi dia baca Quran. Sampai depan Nabi, dia cerita ke Nabi. Nabi senyum ke dia. Dia tanya Nabi, boleh ke tak Rasulullah kambing tu? Nabi jawab. Nabi kata tak ada ke seekor awak mari sini. Nabi kata. Nabi jawab gitu. Nabi tak kata boleh tak boleh. Nabi kata tak ada ke seekor kambing tu awak mari sini. Makna boleh lah tu. Boleh faham ni? Itu. Jadi ayat-ayat ruqyah ni semua orang boleh amal, semua orang boleh baca, semua orang boleh sebut. Tak ada kata kena amal malam ni hari Rabu, kena amal ni hari Khamis, kena amal tak ada. Hak paling besar sekali, besar sekali apa dia? Ayat kursi. Hak tu tak jadi ustaz. Tengok tak jadi. Saya tak ada was-was ke dia. Tak jadi apa, baca sampai jadi, letih-letih lagi. Macam-macam orang ni. Saya ingat dulu, bismillah, pukul 3 pagi telefon, ngomong. Ada satu sekolah lah, di luar, bukan di Perlis lah. Pukul 3 pagi kata siapa dia, telefon 3 pagi, ingat ke SB ke apa, tak tahu zaman sekarang lah. Akak telefon, hello, apa dia ni? Dia kata tolong ustaz, dia kata sekolah saya ni Allah, dia kata histeria. Saya kata sudah, nak buat lagu mana? Saya tak padah ni, saya kata tolonglah ustaz, nak buat macam mana tak tahu. Panggil kawan kita pergi. Kawan pergi 10 orang. Baca-baca seorang tu hilang. Sampai hok last sekali. Last sekali orang baca tak pergi. Kawan saya kata bukan jin saja dia ni. Budak ni bukan jin ni. Kita pergi. Kita kata mu diam. Kalau mu tak diam aku ludahlah mulutmu. Gitu. Kawan saya ni nakal sikit dia. Mu baca, mu diam. Mu tak diam aku ludahlah mulutmu ni, jaga aku ludah sungguh. Nah, dia doa. Kawan saya pun buat gitu. Dia pun senyap tu. Kalau tidak maka hak hijau tu dalam mulut lah. Kawan saya tu ludah sungguh, dia jangan main. Dah, rupanya budak tu stres juga sebab semua hak budak histeria tu boleh balik. Dia nak balik juga. Jadi dia pun buat gitu juga supaya boleh balik. Tu bukan masuk jin tu, dia tu jin dah.
Nah, atau nak beritahu. Kadang-kadang benda tu kita layan perasaan kita. Kalau batang pisang kita nampak jadi hantu pocong, boleh jadi pocong. Nah, orang kata hantu pocong, orang kata langsui, orang kata apa. Sebab jiwa kita ni jiwa tidak tenteram. Jiwa yang tak takut pada Allah Ta'ala. Kalau takut pada Allah, kita buat tahu, mu syaitan, mu iblis, aku tahu siapa mu. Betul, kadang-kadang kita pergi homestay lama-lama, gitu juga. Saya ceramah kata riti dulu, duduk homestay, rumah lama siapa dia tak tahu lah. Nak tidur malam, duduk main pitu ni, gom dengan pitu. Allah, kita nak tidur letih, duduk main pitu. Budak saya 2 orang ni masuk tidur lagi. Senyap dah. Dia kata apa dia ustaz main pitu-pitu ni. Orang kita kata apa? Kita baca ayat kursi. Lagi kuat duk main. Kita kata, "Hei, aku tahu siapa mu ni iblis. Kalau mu nak pitu tu ambil. Jangan duk main kita aku nak tidur ni." Dah, senyap tu. Ada kata lain pesel dia kata ni. Tak ada benar lagi orang suruh ambil pitu ni. Nah, tapi kita duk layan perasaan kita, duk layan gitu, duk kata begini, langsui hantu apa. Sebenarnya hantu hak paling besar sekali dalam diri kita. Kerana syaitan dia boleh masuk dalam darah kita bila-bila masa. Dia boleh mengalir. Jadi semua perkara yang diajak Nabi kita Muhammad SAW, benda tu ada doa, benda ni ada doa, benda ada doa, semua doa. Baik. Yang akhirnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, bunuh orang tak boleh kecuali dengan hak semasa berperang, maka riba. Benda ni, riba ni benda biasa dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Sebab sistem ekonomi dunia ni kapitalis, diikat dengan riba. Nasib baiklah ada keuangan Islam, pinjaman Islam, buka akaun Islam. Kita tak perlu kena tanya dah. Kalau orang bank tu tanya, "Pak cik nak buka Islam ke tidak?" Ambil nyapu tu katok kepala orang bank. Tak reti, tak nampak pih atas kepala aku ni Islam ke kafir, tanya dia. Ada hak tanya begitu. Nah, dia pun Islam, kita pun Islam, nama kita pun Islam. Mu tanya apa lagi? Nak konvensional ke nak Islam? Mu buat Islam, ada orang Islam. Tanya lagi, "Pak cik, hak ni untung banyak, hak ni untung sikit." Cakap dengan aku lodoh dalam muka. Tak reti mu ni. Nah, saya kena dah sekali tu. Nah, mu je tak marah masa tu. Sebab kenyang masa tu. Kalau lapar marah lagi. Baik. Makan harta anak yatim pun satu dosa besar. Lepas tu lari dari medan perang. Orang lari dari medan perang ni munafikin sahaja. Kerana munafikin dia takut pada berperang. Termasuklah orang kafir memang dia takut berperang. Yahudi paling takut mati. Yahudi paling takut mati. Dia tak berani untuk berperang. Apabila Allah SWT, apabila Allah Ta'ala dia suruh Nabi Musa, dia suruh Nabi pada ketika itu, Nabi di kalangan dia, pilih seorang panglima perang. Apabila Talut sebagai panglima perang, dia engkar. Dia kata Talut ni begini, banyak alasan menyebabkan dia lari daripada medan perang dan tak mahu berperang. Allah Ta'ala hina, sehina-hinanya. Dengan Allah Ta'ala tanam perasaan takut pada Bani Israel sampai ke sekarang. Yahudi merupakan bangsa yang penakut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "La tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur." Mereka tidak berani berhadapan denganmu wahai Muhammad, seorang lawan seorang, kecuali mereka berselindung di balik benteng-benteng kukuh yang mereka bina. Apa dia benteng kukuh yang mereka bina tu? Negara-negara Arab yang menjadi boneka kepada Yahudi laknatullah. Hari ini buat perjanjian normalisasi di antara Arab Yahudi, Arab Yahudi. Habis disokong oleh negara-negara Arab. Jahat nak beritahu. Yahudi ni bukan baik, jahat. Daripada dulu sampai ke sekarang. Yang last sekali, menuduh wanita mukminah berzina. Kenapa tak boleh tuduh orang zina? Kerana melibatkan maruah orang. Tuduh isteri kita berzina, dia bersumpah, mula'anah dia panggil. Wallah wa tallah billahi, saya yang yakin gini, betul. Isteri wallah wa tallah billahi, saya tak buat. Tu isteri kita. Lain dengan kita tuduh orang lain berzina. Alladzina yarmul muhsanat min nisa summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samani najaldah. Orang yang menuduh orang yang baik berzina, orang yang baik sebab menuduh orang berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi, dia kena 80 rotan atas belakang. Sebab tak ada tuduh orang berzina. Itu di antara dosa-dosa besar, dan dimasukkan juga dosa besar ini, itu derhaka kepada kedua ibu bapa.
Dua perkara ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Syirik pada Allah, derhaka pada ibu bapa. Syirik pada Allah, derhaka pada ibu bapa. Kalau anak-anak zaman sekarang ni, kita kata banyak orang derhaka sebab apa dalil? Ada parlimen baru-baru ni, kementerian sebut bahawa akan memperuntukkan beberapa duit yang banyak untuk rumah orang tua. Kita pun dengar rumah orang tua, kita biasa dengar. Banyaknya rumah orang tua tu bermakna ramainya anak-anak yang tak ambil tahu pasal orang tua dia. Kalau tidak, rumah orang tua tu akan turun. Allah, kita biasa tuan-tuan pergi ceramah rumah orang tua ni, sedih. Betul. Pakcik duduk berapa lama dah? 6 tahun. Anak berapa orang? 4 orang. Anak tak mari tengok. Biar tak apa. Ustaz tak mari tengok pun tak apa. Pakcik, sebab tu pakcik-pakcik semua jangan minta umur panjang. Betul, orang Melayu, ya Allah panjangkanlah umur, murahkanlah rezeki. Dia minta umur dia panjang. Bila umur dia panjang-panjang, anak-anak geletak umur orang tua, serabut perut. Kita minta umur kita cukup dengan ketaatan, Tuhan bagi syurga. Siaplah. Ya Allah, jangan aku mati lagi aku, ya Allah, kecuali mu nampak aku ni boleh layak ke syurga kamu. Nak mati umur 40 pun, 60 pun, 70 pun tak apalah. Kalau umur panjang-panjang menyusahkan, orang nak buat apa? Umur 90 lebih tapi menyusahkan. Sekejap letak, sekejap ambil, sekejap tu, sekejap ni. Susah juga tu. Bukan orang sini ni, orang New Zealand. Nampak kan ni? Hara habis orang. Sebab apa? Sebab umur panjang. Tak ada guna juga umur panjang. Tak ada guna juga umur panjang. Kita ni umur panjang sangat, sampai anak-anak tak larat, anak bela, anak-anak tak ada masa, dia geletak umur orang tua, ambil nak panjang sangat umur. Pasal dia minta umur panjang lah. Kalau dia minta umur panjang tak mati, mati juga. Nak takut mati, nak lagi di mana? Takut mati semua sekali. Cuma tak tahu saya mati dulu ke? Tuan-tuan mati dulu. Tapi biar tuan-tuan dulu, saya kemudian sikit. Mudah sikit, kira anak-beranak kita dah. Nah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekadar itulah untuk pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Minta maaf lah terkasar bahasa dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri rahmat kepada kita, dapat menjauhkan kita daripada dosa-dosa besar ini. Dan orang yang ada dosa besar ni, ada jalan keluar dia, itu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana nyawa kita tak sampai di sini, di halqum ni, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan terima. Sebab Allah ni, dia sebut sendiri bahawa dia akan terima, dan dia ni Arhamur Rahimin. Dia amat mengasihani, dia amat penyayang kepada manusia yang bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.